Kalau benar bagai dikata, aku rela serahkan semua. Ingin ku dimanja, hidup serba mewah. Bukan benar bagai dikata, godaan manis sang pujangga. Dah kita dicipta bukan untuk bermegah. Saat dihanyut asmara, asmara yang membara di jiwa. Sia-sia jika diturutkan hatimu yang terdeka, dibuat kata-kata palsu. Sia-sia jika tak dicoba dahulu, karena hatiku dibelenggu rindu. Pasrah, 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 bila diperdaya kan terasa pedihnya bila Hatiku dibelenggu rindu. Kalau benar bagai dikata. Okay. Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita malam ni dengan Coach Shitas. Rehab dan recovery. Malam ni seperti yang saya janjikan, tapi macam biasa kita check dulu sound okey ke. Kamera okey ke? Jelas ke? Lain tak boleh bercakap. Aduh. Cuba jap. Cuba check jap dia guna wifi ke data. Ni dekat phone ni lah. Sekejap Sekejap kita check dulu macam biasa kan. Sorry cakap sini mak. Kita check dulu sekejap. Jangan tu sangat. Okay. Yang dia punya line atas tu. Wifi. Buka button tu. Buka yang home button yang bergerak tu. Wifi ke? Semua dah okey. So, nampaknya memang tak apa. Malam ni kita guna je lah line yang tak apa-apa okey ni. Okay. So suara semua okey Dah okey balik pula. Dia main-main. Alright. Okay. Jadi malam ni seperti yang saya janjikan lah. Saya nak berkongsi dengan anda mengenai story seseorang ni lah. Seseorang ni yang akan kongsi dengan saya. Cerita mengenai dia punya kecederaan tu. Kecederaan lutut yang mana dia dah mengalami orang kata 3 kali surgery dekat lutut sahaja. Yelah minggu ni kan kita cakap pasal lutut kan. So saya jemput. Alhamdulillah dia sanggup memberi kerjasama untuk di story dekat kita semua mengenai kecederaan lutut dia. Check apa tu coach? Kita check sound. Okay. Alright. Jadi yang mana dah masuk dekat live ni bolehlah share dekat wall masing-masing ataupun share dekat kawan-kawan, kenalan yang mana ada sakit lutut supaya mungkin cerita yang akan disampaikan oleh tetamu saya sekejap lagi ni menyerupai ataupun mungkin simptom-simptom yang dibagi tahu nanti anda pernah alami. Jadi sebelum kena surgery tu eloklah anda jumpa doktor dulu kan. Okay, so macam biasa kita hanya akan bersiaran selama 30 minit sahaja. So tanpa membuang masa saya jemput dulu tetamu saya ni sebab cerita dia mesti panjang kan. So saya jemput tetamu saya pada malam ni. Sini. Okay. Hai. Nama apa? Hafiz Jalani. Yes. So Cikgu Hafiz Jalani. Sihat Hafiz?
Ya, alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Okey Ya. semua okey? Okey, baik. Alright. So ceritalah sikit, orang kata background dululah sebelum ke arah cerita kecederaan tu. Silakan. Okey, nama dia beri Muhammad Afif Bezalani kan. Saya berasal daripada Terengganu dan umur 25 tahun. Okey, saya belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam ijazah sarjana pendidikan sukan delegasi dan alhamdulillah selesainya degree saya terus sambung ke master dalam pengurusan sukan dan rekreasi dan alhamdulillah sekarang dah alhamdulillah rezeki PKP COVID ni kan dapat sebagai cikgu lah sekarang. Cikgu apa tu? Posting cikgu pendidikan jasmani dan kesihatan di Johor. Pati Gudang. Okay, tahniah. Umur 25 sekarang dah ada master, dah ada degree kan. Tahniah. Okay, jadi sebelum ni main bola kan untuk pasukan mana tu? Saya ada mewakili pasukan. Saya bermula kerjaya dalam bola sepak ni daripada sekolah rendah dan aktif lah. So masa bawah 12 tahun, 15 tahun dan 18 tahun saya bermain untuk negeri Terengganu. And then selepas habisnya SPM, saya main dengan belia under 19, bawah 19 tahun. Selepas dia habis belia, saya terus sambung ke Universiti Kebangsaan Malaysia. And then masa tu saya mula bermain dengan Presiden Sandabi FC. Di situlah bermulanya startnya profesional. And then selama 3 tahun sampailah bermain ke peringkat Premier League, Liga Perdana. And then selepas mengalami kecederaan ACL, recovery and balik kepada Universiti Kebangsaan Malaysia dalam Liga Perdana. Alright. Kau seorang Terengganu abah. Orang Terengganu kita kan. Jadi boleh cerita sikit. Macam ingat lagi macam masa first tu Gana boleh kena ACL tu. ACL macam mana tu? ACL full tear ke ACL Gana tu? Okay. Pada kecederaan, untuk makluman semua, saya telah mengalami kecederaan ACL sebanyak 3 kali. So jangan-jangan ACL sahaja 3 kali. Gila, orang kata gila. Mu ni gila ke? Main bola lagi. Gila bosku. Tapi jiwa kena kental bro. Sis. Sis bukan bro Ya, bro dan sis. Sebab ramai ni nak tengok live. Bro dan sis. Okay. So pada kecederaan pertama tu 2016. Saya bermain dengan Sandabi masa tu. Simptom yang saya kena tu ada orang tackle daripada tepi and then kedudukan kaki saya tu dalam keadaan yang tidak betul, landing yang tidak betul menyebabkan bunyi sesuatu yang dia putus. Faham tak? Ada bunyi yang sesuatu yang putus and then yes. Bunyi pop. Sangat ngilu yang kali pertama, sangat ngilu. And then lepas pada itu bengkak terus. Bila buat MRI, ACL complete tear and then meniscus, medial meniscus and lateral meniscus. Ada sedikit koyak. And meniscus dengan ACL lah problem kan? Yes, selepas pada tu saya buat surgery. Saya ganti dengan hamstring. Doktor ambil hamstring? Ya, gerah hamstring. Okay. Selepas bertahan selama 6 bulan saya recovery and then kena balik. Balik kecederaan ACL tu. Ya, yang kecederaan yang kedua tu ketika melakukan turning. Turning. Masa main bola lah. And then tengah on pusing. game lah.
game ke training? Yes, tu tournament lah. Tu tournament. On game. Semua kecederaan saya semua on game. Oh, Ya, okay. semua dalam tournament, tak ada dalam training. Tu yang kecederaan yang kedua, turning. Kecederaan yang ketiga, on game juga pada tahun 2019, hujung tahun tahun lepas lah. awal tahun 2019. Yes. Landing. Dalam keadaan landing. So, yang pertama landing, yang kedua turning, yang ketiga landing. Landing, So, maksudnya ada buat apa, lompat ke apa? Yang pertama tu terjahan and then cara jatuhan tu tak betul, tubuh tak betul and then bunyi pop. Yang kedua tu turning, tubuh berpusing tapi kaki tak berpusing. Yang ketiga tu keadaan kaki landing, keadaan yang tubuh yang out balance. Yang ketiga. Okay. Yang pertama saya ambil graf tendon hamstring, yang kedua ambil graf tendon patella PTB, and then yang ketiga ni adalah paling unik lah, orang jarang ambil punya. Peroneus, graf peroneus dekat ankle tu. Peroneus tendon. Yes. Okay. Yes. So kiranya orang kata peha belakang, peha depan, last sekali dekat kaki pun dia ambil juga. Yes. Tu so Kan, buat masa sekarang ni boleh pencen dah main bola. Boleh pencen dah. Tapi masih lagi orang kata mengamalkan gaya hidup sihat lah. Masih lagi training ke, masih lagi jaga makan. Ya? Yes. So sadar lagi lah. Alamak. Tapi apa yang boleh saya kongsikan di sini, rehabilitasi itu adalah sangat penting. Sebab apa saya kata, yang kecederaan yang pada pertama, selepas menjalani operasi pertama, saya hanya rehabilitasi dalam masa 6 bulan saja kerana terkejar-kejar untuk bermain. So cara rehabilitasi kita di Malaysia dengan Europe punya style berbeza. Dengan keadaan alatan dia, cara kita rehab tu macam mana. So apa yang penting di sini adalah kualiti. Kualiti kita rehab, bukan kita kejar apa sekadar untuk buat saja, no. So itulah puncanya saya mungkin boleh jadi kecederaan yang kali kedua tu. Kali kedua kan. Sebab kali ikutkan jarak tu macam agak dekat lah. Biasanya, biasa kes yang saya jumpa, dia lepas setahun. Maksudnya, dia dah habis 6 bulan punya fizio, and then dia dah 6 bulan orang kata macam biasa macam main, training semua kan. And then next. Lepas tahun punya recovery tu barulah dia putus balik. Tapi macam kes Hafiz ni memang agak ni lah, agak singkat lah masa yang dia ambil untuk dapat next kan. Agak terbaik special Cik lah. Hafiz. Siapa tu? Ahmad Wakil. Terbaik Cik Hafiz. Ni kawan saya juga ni. Ni pun salah seorang yang kena ACL ni, Cik Wakil ni. Oh ya ke? Dia salah seorang yang kena ACL yang rujuk saya ni. Ya ke? Reunion Brains mungkin. Brains sekolah lama kami. Which is sebenarnya Hafiz ni junior saya lah. Saya 27, dia 25. So saya form 5, dia form 3. Macam tu lah, di junior. Jadi kami memang dah kenal lama lah. So bila dengar sebenarnya pertemuan saya dengan Hafiz Zalani ni masa kita dekat ISN kan, Institut Sukan Negara. Tiba-tiba terserempak kan. Kayaknya masa tu lah, masa tu pun sebenarnya tengah first ACL, first kecederaan. So memang nampak lah. Cuma nak tanyalah, emosi masa tu agak-agak macam mana emosi? Macam mana Hafiz handle benda tu? Handle kecederaan kan? Emosi, psikologi lah, dari sudut psikologi tu. Ya, kenalah dengan kajian yang saya tengah buat ni kan. Psikologi atlet. Psikologi dalam jurnal saya untuk jurnal degree saya. Master. Psikologi atlet. Atlet bola sepak profesional dia. Psikologi atlet yang mengalami kecederaan ACL. Bagi pemain bola sepak profesional Malaysia. So kiranya tesis tesis tu memang fokus dekat ACL lah. Yes, untuk mental, yes.
So dari segi psikologinya, kalau bagi yang orang kena kali pertama ni memang mostlynya akan rasa down lah. Down. Sebabnya kecederaan ni yang mengambil masa 6 bulan ke atas, bukan kecederaan yang major, minor. Ni adalah kecederaan yang paling major lah, yang sering dialami oleh atlet football profesional lah. Right? Kan. Tak boleh lari So, kan. Kiranya dalam yes. satu team tu mesti akan ada punya yang ada ACL Yeah. full tear, second tear ke first grade punya tear mesti akan ada kan. Yeah. Tapi So, seingat Cik, okay sama balik. so dari segi psikologinya memang akan down, perlu support daripada orang sekeliling. Sebab biasalah Siapa yang support bila Hafiz? supportnya kawan-kawan lah, kawan-kawan, keluarga, and then teammate. And then yang paling penting sekali ahli fisiologi lah. Maksudnya doktor yang bagi saranan lah, tunjuk ajar yang betul lah untuk build up balik punya mental supaya strong dalam rehab tu. Sebut rehab ni semua orang cakap boleh sebut rehab, tapi adakah buat dengan cara yang quality ataupun quantity? Dari segi tidak dapat berjalan, dari segi nikmat tu naik tangga pun cukup lah, nak solat pun tak boleh lah untuk sebulan 2 bulan tu. Kan, memang tak boleh lah kan. Ya. Nak ikut jari semua pun tak boleh kan. Ya, betul. Bukan senang lah untuk hadapi perkara ni. Nampak simple tapi perik bos. Perik bos ke? Perik. Yelah sebab saya punya tesis untuk degree pun saya buat pasal intervention program. Maksudnya saya design satu program exercise untuk mengurangkan risiko ACL. Tapi itulah bila kita baca research kan, memang ACL injury ni dia antara paling top lah. Paling top punya injury. Dia ada banyak tapi ACL injury ni adalah yang top 10, top 5. Dia duduk top-top macam tu kan. So memang ramai orang yang akan hadapi benda macam ni. Dan kadang-kadang orang tanya saya kan, kenapa ACL ni cepat sangat putus nak bandingkan dengan benda lain? PCL ke, MCL ke, LCL ke. So macam Cik Hafiz kan? Cik Hafiz. So macam Cik Hafiz kan? Macam mu kan? Mu pernah dah kena benda ni. Mu siapa punca kena benda-benda macam ni? Okay, untuk apa yang penting adalah ACL ni adalah fungsi dia adalah kestabilan utama lutut kita. Tak kira bersukan, tak kira bersukan ke ataupun tak bersukan ke, orang awam ke atau orang awam ke, jatuh dalam bilik air ataupun lutut dalam keadaan yang tidak betul pun boleh menyebabkan ACL. Tak semestinya bersukan pun kena ACL. So, semua kena berhati-hati. Kan? Kebanyakan yang accident pun boleh kena ACL. Betul. Jadi sebab masa dululah kiranya Cik Hafiz ada buat tak macam balance training ke, training untuk coordination ke, ada orang kata adakah macam mu abaikan benda ni, that's why mu kena benda tu? Ada tak rasa macam tu ke macam mana? Mungkin dari segi jadual yang diberikan oleh fisioterapi tu mungkin dah diberi dengan tunjuk ajar dan plan dia tu perlu saya ikuti. Tetapi adakah cara saya lakukan tu adalah dengan cara yang betul, dengan pemerhatian yang betul? Itu yang paling penting yang saya perlu titik beratkan lah. Macam saya katalah. Ada miss dekat situ lah kan? Yes. Saya rasa benda tu mungkin betul bagi saya. Contohnya cara berjalan lah. Nampak macam betul lah aku berjalan ni. Tapi bila tengok dia depan cermin, tempang berjalan ni. Betul. Untuk awalnya memang jadi macam tu. Kan? Ada orang nak mesti. Api, ada orang nak ke ponong weh. Ayo. Ada orang nak ke ponong. Sabar. Ponong tak boleh masuk dalam ni. Pun tahu dah ke ponong. Ponong? Ponong. Pianong tu kat kapal laut. Okey, ni ada orang tanya ni. Tapi ada orang tanya sikit ni. Coach Hafiz, apa nasihat kepada orang awam kat luar sana yang kurang cakna pasal lutut mereka ni? Okey, apa yang saya katakan tadi, lutut ni adalah orang kata kalau dalam tubuh kita ni memang penting lah.
Kalau tak ada lutut ni memang tak boleh nak bergerak. Ke sana, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Kan? So, bagi Tak ada saya spare part lutut out. ni mesti dijaga. Yes, tak ada spare part. Walaupun kita buat operation sekalipun takkan sama yang macam original punya. Mesti ada Kan. kelemahan dia. Bila sampai masa nak solat pun sakit, nak duduk pun sakit, berdiri lama pun sakit. Sampai sekarang seksa. ke? Yes, sampai sekarang Sekarang. rasa ngilu tu ada. Walaupun dah operation habis berpuluh ribu, ada 3 kali saya buat ni dalam 85,000 something macam tu kot. Tapi semua insurans lah yang Kos. tanggung. Yes. Oh, Oi, okay. kalau saya tanggung bayar si mampus nak bayarnya tu. Rambut sudah tiada. Yeah, mampus. Jadi dalam 80 lebih lah. Kayaknya first surgery tu berapa? 40,000, 30,000. Kos First surgery ACL punya surgery. tu dalam dekat 30 kot rasanya. 30,000. 30 lebih something lah. Tapi graph hamstring tu memang ambil daripada badan sendiri lah kan? Sebab kadang-kadang dia ada option, betul tak? Betul lah tu. Kenapa tak ambil yang lebih murah? Masa tu doktor yang sarankan saya ambil graph hamstring. Saya pun tidak tahu, tapi bila dengan kita belajar kan, kita ada belajar sport punya education, kita dah tahu graph hamstring ni gerak yang elastik, yang kenyal, yang mudah putus and then mudah koyak. Tapi masa tu saya tak tahu mana dalam bidang ni. So saya terpaksa lah, bila saya tahu dia ambil graph hamstring tu sebanyak 7 mm. So yes. Banyak kan? 7 mm. Macam yes. Macam yelah. Sebab dia ambil 3 kan, hamstring kita kan ada 3. No. Ambil daripada 3 kan. No, ia buat 0.7 cm. 0.7 cm hamstring ketebalan dia. So 0.7 ketebalan. Sangat nipis tu bagi atlet profesional. Kalau orang awam mungkin boleh, sebabnya kita punya sukan kan jenis sukan yang ekstrim, training yang melampau. So tak sepatutnya, bukan saya nak salahkan doktor tu, tapi bagi saya tak sepatutnya lah dia bagi macam tu lah. Patutnya mungkin jadi satu, ada before ni pun doktor cakap 0.8 ke atas. Tu adalah ketebalan gerah yang baik. Kalau 0.7 tu sangat kecil. Okay, so tu ada orang tanya tu, support dari coach penting support dari coach penting ke coach Hafiz? Penting lah. Macam mana bagi Hafiz lah kepentingan support daripada coach tu, macam mana Hafiz boleh macam kata kita nak describe lah betapa pentingnya sokongan daripada coach. Mungkin ada coach-coach yang tengah tengok kita sekarang ni, who knows kan? Cuba share sikit. Okay, baik. Terima kasih Saiful Asnol untuk soalan ni. Alright. Ni kawan saya ni rasanya. Alright, Asnol. Okay. Support coach, andai katalah kita yang jadi bakal coach, bagi saya perlu ambil ikhtibar dari perkara-perkara yang lepas-lepas. So, coach haruslah memberi support 100% kepada player. Sebab apa saya berkata sedemikian? Kerana bila kebanyakannya saya tahu player ni ada kontrak masing-masing dan player haruslah hormat dengan kontrak masing-masing. Alright. And then bila mengalami kecederaan, kebanyakannya bukan saya nak katakan kesemuanya coach. Ada yang coach yang memberi peluang untuk kembali beraksi dan ada sebahagian coach terpaksa mengabaikan player kecederaan demi mengutamakan player yang ada. So dari sini dari segi saya tahu tim memang nak menang, right? Kenapa perlu lagi player injured? Dari sudut tu memang kita tak nafi, memang betul lah untuk decision coach untuk menggunakan player lain. Tetapi dari segi sudut motivasi saya dari sudut motivasinya, coach haruslah pandai mengambil peranan untuk memberi sokongan supaya player ni terjamin kebajikan dia. Maksudnya still bagi peluang, bagi peluang untuk beraksi di padang. Andai kata kalau player ni tak mampu untuk beraksi sebelumnya,
it's okay. So kurangnya coach dah bagi peluang dia untuk buat aksi. Right. Ni tak bagi peluang, tak bagi peluang, tiba-tiba kata, okay saya terpaksa drop awak mengalami kecederaan. Awak tak sampai pun pada tahap yang berikutnya. Mengikutnya maksudnya mengikut sampai tahap prestasi yang sebenar. Okay, di sini saya nak point, kalau betul-betul tak sampai ke prestasi yang sebenar, kenapa tak cuba dulu bagi peluang untuk bermain? Bila dah bagi bermain, so player ni ada isu. Okay, right. Memang betul lah aku tak sampai pun prestasi untuk bermain. Jadi kita tak boleh nak samakan dengan ada setengah orang dia boleh peak masa training. Tapi bila game dia down. Ada setengah orang dia boleh peak masa game, masa training dia down. So yes, emosi dan motivasi player tu sangat berbeza antara player lain. Inilah saya nak titik point bagi bakal coach kawan-kawan saya. Kalau betul anda coach yang baik, anda coach yang bijaksana, jangan takut untuk memberi peluang dan sokongan kepada player yang kecederaan. Kerana ada fakta saya baca, jika player mengalami kecederaan, tahap motivasinya jika dengan cara yang betul boleh berlipat kali ganda daripada tahap motivasi yang asalnya. Betul, setuju? Yes. Sebab apa? Setuju. Ya, sebab apa? Sebab dia melakukan rehabilitasi ataupun fisio dengan lebih kerap dan teratur sebelumnya. So kekuatan ototnya yang maksimum akan lebih pergi jauh lagi daripada sebelumnya. Kan. Okay, mungkin tim saya boleh keluarkan soalan daripada Adil Fikri tu. Adil Fakri rasanya pun ni orang kata kawan-kawan coach ni. Coach famous lah. Coach famous. Okay. Kita soalan ni dia kata, Coach Hafiz, Ani lagi oleh. Ani lagi oleh. Ambil patella tendang. Tendang dia bagi. Tendang ke ambil hamstring ligament? Mana? Maksudnya kalau fakta kita tahu memang kalau ikutkan memang patella tendon lagi better daripada hamstring. Tapi pendapat Hafiz sendiri macam mana? Berdasarkan pengalaman lah ni, saya cerita berdasarkan pengalaman. Okay, kecederaan pertama saya ambil hamstring, kecederaan yang kedua ni saya ambil patella tendon. So bagi saya patella tendon lah yang strong lah dengan keadaan diri saya. Patella tendon. Sebab apa? Dia sangatlah soft. Sebab saya dapat compare apabila saya ambil hamstring dengan patella tendon, apabila kita melakukan apa? Drawer test. Okay. Drawer test, yes. Ya, bila kita lakukan drawer test, ada sedikit pergerakan pada hamstring ligament bila saya buat untuk drawer test. Saya compare yang bila ambil hamstring dengan patella. Okay. Untuk drawer test ni agak rasa longgar sikit lutut tu. And then bila patella tendon ni rasa strong, rasa ketat sikit. Sangat-sangat selesa. And then kita nak tahu patella tendon ni sangat tebal dia punya apa? Tendon dia. Berbanding dengan tendon. Yes. Betul? Tapi akan ada side effect pada depan lutut kita bagi orang solat ke apa kan, ni akan senang ngilu-ngilu sikit. Yalah sebab orang kata satu bahagian dah kena untuk yang hamstring kan. Hamstring? Ya. Kalau untuk hamstring kita akan rasa kalau kita tak build up balik punya hamstring sebab kita dah hilang satu tendon hamstring. Kalau kita tak build up dia punya balik untuk kekuatan dia, kemungkinan untuk mengalami kecederaan pada hamstring di tepi-tepinya itu adalah tinggi. Dia cepat mudah untuk tertarik. Lah kita panggil neighborhood lah, neighborhood dia kan, neighborhood ataupun related dengan kawasan yang dah dipotong tu lah kan. Okay, next soalan Coach Hafiz. Kalau jenis yang sokmo akak barang berat ni boleh kena sakit lutut tak? Kalau yang jenis sokmo akak barang berat, selalu angkat barang berat. Macam mana tu? Pendapat Coach Hafiz kan? Kalau pendapat saya, kalau jenis angkat berat ni bergantung kepada saiz tubuh seseorang. Sebab apa? Sebabnya dia berkait dengan saiz tubuh seseorang. Berdasarkan pembacaan saya lupa daripada jenis apa. Saiz tubuh manusia sangat mempengaruhi beban terhadap lutut. Alright. Sebab apa saya kata begitu? Beban manusia ni mostlynya lutut dia akan tanggung semuanya. Bila dah manusia tu dah beban dia dah besar, lepas tu angkat pula
barang berat dengan kuantiti yang banyak, maybe tekanan pada lutut tu adalah sangat tinggi. Mungkin dia boleh buat kerja tu dalam 10 minit, okey tak rasa lagi. Kalau 30 minit ke atas, confirm rasa punya lutut dia. Kan. Itulah saya setuju juga. Ah, Sebab so, dia itulah dia yes. tengok pada kekuatan jugalah, kekuatan otot peha tu. Kalau saiz badan kecil, otot pun Ya. kecil. Kalau angkat barang berat memang confirm sakit lutut lah. Kan? Saya kata angkat barang Yes, berat lah, angkat yes. barang sederhana berat pun dia akan sakit lutut juga. Kan? Ya. Alright, so kita tahu sikit lagi. Apa lagi? Okay, ada yang ni daripada Naim Helmi. Daripada Naim Helmi, tim saya boleh keluarkan soalan dia. Coach Hafiz, persediaan yang kita perlu ada sebelum ataupun sekiranya berlaku ACL injury. Orang suka sebut Yeah. ACL. Sebenarnya dia kena letak ayat kat belakang tu. Injury, Yeah. pain ke Yeah. apa kan. Sebelum ataupun sekiranya. Alright. Baik. Terima kasih Naim Helmi. Okey, untuk persediaan yang kita perlu ada sebelum ataupun sekiranya berlaku ACL. Alright. Yang paling pertama sekali, kita bila mengalami kecederaan ACL bukan pergi mengurut. Bukan pergi letak minyak panas ke apa ke semua tu kan. Kalau pergi klinik pun just tanya, doktor bagaimana lutut saya? Doktor cakap tak ada apa ni, sikit je. No. The solution, jawapan utama setelah berlakunya sakit lutut ni, yang paling tepat sekali result-nya adalah MRI. MRI. Okey, itu jumpa doktor lah. Yes, kena buat MRI. Bila buat MRI, semua dalam kondisi lutut tu kita tahu apa yang cedera. Right. Walaupun kita buat draw test dan sebagai-bagai testnya, belum tentu lagi sama result sebagaimana yang MRI keluarkan nanti. Right? Okay, jika berlakunya ACL, right, dah tahu ACL, sebelum untuk ke Dewan Pembedahan contohnya, okay, saya dah mengalami ACL, okay, dalam masa 2 minggu lagi doktor dah tetapkan untuk operation. Bagi langkah selamat, kita mestilah buatlah preparation, pergilah gym, besarkan muscle, quadricep, VMO. Sebab apa? Selepas menjalani pembedahan ACL, secara automatiknya otot-otot pada peha tu akan mengecut. 90% saya kata mengecut. Tak ada power langsung. So, atrophy kita panggil. Kalau sign dia atrophy. Yes, atrophy. Alright. So, secara baiknya buatlah pergi gym, buatlah besarkan peha dulu sebelum operation. Nanti taklah membebankan sangat selepas operation untuk kita buat recovery. Right. Faham. Okay, next. Coach, dia kata kalau dah pernah kena ACL tapi tak nak buat operation, boleh tak? Kau ada gila Coach. Right. Okay, Muhammad Mahdi. Ni atlet kriket Malaysia kita ni. Oh ya ke? Ya. Coach, okay. Bagi pendapat saya, nanti kita bagi pendapat Sitoh. Okay, pendapat saya mungkin kalau tak buat tu, kalau kita tak melakukan aktiviti yang berat and then untuk bermain dalam aksi profesional punya league, boleh untuk awam-awam kalau tak buat operation. Tapi dengan syarat kena rajinkan pergi gym, buat fisio untuk kuatkan otot-otot kita supaya lutut tu tidak mudah ataupun tergelincir. Kan? Bila kadang kita tak sedar kan, bila kita ada twist. Mungkin boleh tak buat operation tapi akan ada masanya kadang kita tak sedar akan berlakunya twist. Contohnya tengah naik tangga ke, angkat barang ke, and then jogging, tak silap saya boleh jogging kalau orang kena ACL ni. Untuk ke depan dan ke belakang is okay, tak ada masalah. Untuk ke kanan ke kiri akan ada problem. Yes, untuk turning lah. Yes, untuk kanan kiri ada problem. Okay, itulah untuk macam tadi Mahadi ke nama dia. Okay, itulah pendapat saya pun sama. Sebab dulu saya pernah jumpa seorang atlet badminton. Dia tak buat surgery. Dia dah memang full tear tapi dia tak buat surgery. Masa tu, kayaknya dulu masa muda dia main badminton. Lepas tu sekarang masa saya jumpa dia tu umur dia dalam 50-an macam tu. And dia macam agak berotot. Dia agak berotot, aktif tapi dia tak buat surgery kan.
Jadi bila dia cerita dekat kita dengan, yelah dengan rasa bangganya yang dia tak buat surgery tu, saya cakap dekat dia boleh, memang boleh tak buat surgery. Tapi bila kita tengok the way dia berjalan, sengit. Okay, bila berjalan sengit, alignment satu badan akan berubah. So bila alignment berubah, yelah kita jalan nampak macam tempang, tak normal kan. Padahal kita rasa okey tapi orang tengok sengit. Sebab apa? Tak balance. Jadi untuk yang kes ACL ni kalau full tear, grade ketiga, maksudnya putus habis. Saya punya nasihat pun surgery lah. Baiki balik. Kalau 1-2 tak apa. Benda boleh sambung balik kan. Ataupun kalau dia tak bersambung pun ibarat macam getah lah. Getah kalau koyak sikit masih lagi boleh guna. Kalau dia tak bersambung balik kan. Tapi masih lagi boleh guna. Cuma kalau dah terputus habis macam mana nak guna? Kan lutut dia akan rasa tak stable. Betul tak? Dia rasa macam something wrong somewhere. Plus dengan bengkak dekat area sekeliling lutut tu dia akan keluar cecair. Betul tak Hafiz? Kan? Ya, So betul, benda betul. tu tak selesa. Tak selesa. Melainkan anda selesa. Kalau anda selesa dengan keadaan lutut yang macam bekok gitu, tak apalah. Kita tak kisahlah. Tapi untuk macam Hafiz cakap ni saya setuju. Kalau duduk dalam kategori professional atlet, maksudnya setiap hari training, anda ada aim, ada goal untuk yang kena achieve kan, ada performance yang kena tingkatkan, surgery lah. Kan sebab kita tahu recovery tu dia akan ambil masa 6 bulan secara teori. Tapi standard practically 9 bulan. Ambil lah masa 9 bulan tu. Kalau ada rezeki masih lagi duduk dalam tim. Kalau tak ada rezeki pergi dekat tim lain and then perform balik. Kan kita always boleh buat comeback apa. Betul tak? Jangan jadi macam tak boleh comeback sudah. Okay. Kak Jafi macam mana? Ni orang tanya ni. Yang suka ni tanya pasal emosi kan. Kak Jafi macam mana emosi yang Api handle masa tu sebab dah 3 kali kan. Lepas tu nak kena bersara lagi. Sedangkan coach dah main daripada sekolah rendah lagi. Ya. Wakil sana, wakil sini. Ya, betul lah tu. Cerita sikit. Okey, kalau sebut pasal emosi dalam diri saya ni dah macam-macam emosi yang saya alami dari segi jatuh, bangun kan. Itu lumrah dalam kehidupan dunia bola sepak profesional. So kita kena hadapi perkara ni. Walau bagaimanapun, andai kata kalau tak injured sekalipun, sampai bila kita nak main bola? Right. Sampai bila? Umur berapa nak main bola? So, dari segi emosinya, bagi saya, orang sekeliling, family, yelah, ahli fisioterapi and then doktor yang paling penting sekali dalam proses. Ada suara kat belakang. Apa dia? Untuk proses rehab ni kan. Okay. Alright. Ada cakap belakang. Okay, sambung balik. Dari segi emosinya, untuk 3 bulan pertama selepas proses surgery, 3 bulan pertama ni akan rasa, kebanyakannya akan rasa down. Sebab apa? Mereka tidak boleh berjalan dengan sempurna, naik turun tangga tidak boleh, and then pakai ni kan crunches semua tu kan? yes, Pakai ni tak? Pakai crunches yang ni ke tongkat yang satu je? Ke pakai yang ketiak punya tu? Tengoklah, saya punya pakai crutches tu. Tengok Tangan atas saja ke tiap? tangan. Oh, tangan je. Okay. Tengok atas Gagah lah tu, gagah lah tu. Ikut atas orang kan? Yes. Untuk yang paling penting sekali adalah masa untuk membantu berjalan, berlari, melompat adalah fasa hidroterapi. Banyak-banyak fasa ni saya suka paling sekali adalah fasa hidroterapi kerana fasa hidroterapi dapat meningkatkan kembali emosi saya dalam keadaan stabil. Sebab apa? Bila di atas ni permukaan kita tak boleh nak melompat. Tapi bila dalam air kita boleh melompat. Di atas tak boleh nak berlari, dalam air boleh berlari. So di situ kita akan boleh belajar teknik secara slowly. Back to basic, pada zero. Cara berjalan dengan betul, menapak, step by step. Dalam air? Yes, dalam air, hidroterapi. That's why kolam tu sangat penting lah bagi saya. Sangat membantu. Dalam 70% dalam kolam tu sangat membantu bagi saya. Ya, lepas ni Coach Ito boleh kot buat untuk session recovery dalam air. Saya suggest kan, sangat bagus. Sebab memang tu orang kata kita panggil aqua therapy. Aqua therapy ni memang antara terapi yang terbaik lah untuk orang kata kecederaan yang macam ni. Betul. Yeah. Setuju. Kan? Okay, sekejap kita dah ada lagi tak soalan yang best-best.
Maksudnya Cuma ni lah untuk siapa-siapa yang tengah tengok sekarang ni kan, berenang yang boleh bantu mana sesi nak rehab. dapatkan, okay. Okay, sorry. Oh, maksudnya ni lah dikata maksudnya berenang boleh bantu sesi rehab. Bukan. Dia sebenarnya aquatherapy ni bukanlah berenang je. Cuba share sikit apa yang hydrotherapy Apif buat. Share sikit. Alright. Jenis Untuk training hydroterapi tu. ni, alright. Berenang. Lain. Aha. Okay. Yang berenang tu, okay, sebutnya rehab. Rehab ni tak semestinya kita fokus pada lutut. Okay, that's why berenang tu adalah satu punya rehab juga untuk upper body, untuk recovery upper body kita, untuk kembali persefahaman antara lutut, pergerakan lutut dengan pergerakan tangan, supaya seiring berada dalam air. Right. Berenang tu mungkin berenang mendada ataupun squat kupu-kupu tak boleh kot. Berenang biasa macam biasa. Bebas Berenang apa? Berenang berirama. Berenang gaya bebas. Berirama kaki ke atas. Berenang gaya gaya bebas lah kan. Macam tu kan. lawak-lawak. Okay, biar epic. Kaki Ya, kau berenang betul-betul buat. berenang gaya bebas okey. Okey. Berenang. Berenang gaya bebas tu okey, sebabnya tak perlu banyak pergerakan, hanya bergerak atas dan bawah je pergerakan kaki tu. Oh ya, kaki flip macam ni je lah kan. Kaki flip je tu, lembut je, kontrol je rhythm dia. Okey, untuk aktiviti dalam air, kita just buat agility je. Agility macam atas padang, cuma kita transfer ke dalam air. Exercise, squat, jumping, lunges, bucket. So berapa lama yang training tu berapa lama? Saya duduk dalam air dalam masa 1 jam 30 minit. Berapa lama? Sebulan? 3 bulan punya training? Dia punya rehab dekat pusat rehabilitasi Melaka, Air Keruh Melaka. Saya buat kat sana. Kat sana pun ada teknologi canggih, ada tempat jogging dalam air. Ada treadmill dalam air. Treadmill dalam air. Yes, ada. Yes, bicycle pun ada dalam air, cycling punya. Kan? Itulah yang rare kan. Kalau dekat ISN, dia ada vacuum. Vacuum tu macam berlari dekat angkasa lepas. Yang tu pun best juga. Yang tu Lee Chong Wei banyak lah guna kan. Yes. Okay. So, alright. So untuk viewers yang nak tahu lebih banyak lagi mungkin tips ataupun info kesihatan secara percuma, bolehlah join saya punya group Telegram. Sebab kadang-kadang yelah Facebook ni hari tu dah kena hack. Kali ni kan takut kena hack balik ataupun kena spam ke apa. So boleh follow lah, boleh tekan link dekat bawah ni. Mungkin tim saya boleh keluarkan link dekat bawah ni. Mana dah tangan sini. Link kat bawah ni. Untuk tengoklah dekat grup Telegram tu kan. Okay. Next nak tanya jugalah. Macam dalam tim dululah, dalam tim bola masa first kali kena ACL punya kecederaan tu. Berapa ramai yang dah kena dah dalam tim tu? And orang kata Hafiz ni orang yang keberapa yang kena dekat dalam tim tu ACL full time? Maybe dalam satu tim maybe ada 3 orang tu 4 orang. 3 orang kot. 3 orang. Kena ACL. Reason lebih kurang ke ataupun macam orang yang tu tertwist ke, yang ni kena tackle ke, ataupun sama je korang kena? Punca. Lebih kurang macam tu, kena masa game semua. Ada yang kena member kena masa training. Ada yang kena masa training. Parah tu. Usuk. Itulah sebab usuk kena masa training kan. Usuk training. Ni kalau usuk tengok ni berat nanang kan. Alright. So rasanya ada. Okay, lupa saya nak cakap. Happy birthday coach Happy birthday. Selamat ulang tahun yang ke-25. Semoga orang kata maju jaya dalam hidup, jadi cikgu yang diberkati, yang bermanfaat untuk student dekat sana. Johor ke mana? Ke sini? Ya, terima kasih. Yes, pasti Gudang. Yes, okay. Jadi itulah ramai jugalah yang komen dekat sini. Ada yang kata idola saya Hafiz Zalani, Azan Wei. Okay. Orang dengar kita ni.
Ya, Orang mendengar. dengar ni. Tahu. Tapi tu lah macam Dok Chang. Okey, ni last soalan daripada Amir Hidayat. Coach, dengan pengalaman 3 kali ACL injury tu, apakah rutin coach untuk mengelakkan dari ACL kali keempat? Kuasa punya soalan. Oi. Okey, terima kasih Amir Hidayat. Okey, Amir Hidayat ni salah seorang yang pernah kena ACL, yang pernah rujuk pada saya ni, tanya pendapat pada saya. Amir Hidayat Tanya ni. pada orang yang berpengalaman lah kan. 3 kali. Itulah Okey, saya. apa agak-agak? Yang orang lain tanya Rutin. pengalaman kat saya, 1 kali je kena, saya dapat 3 kali kena. Mampus. Agak lah. Tu agak special, rare punya case kan. Ya, ya. Macam mana rutin tu? Rutin apa yang diamalkan? Alright, untuk mengelakkan kecederaan kali keempat ni, saya lebih kepada kata safety lah, safety. Untuk mengelakkan kali keempat ni, pergi gym ke, kita pergi gym and then cycling. Banyaknya cycling lah. Ya, cycling and then berenang, santai-santai kan, pergi swimming pool. Just Betul juga tu. aktif mandiri. Ni pun dah naik berapa kilo ni. Itulah memang kena orang kata jaga makan balik lah. Yes, Sebab kalau tanya saya apakah tips kan, tips yang terbaik untuk elakkan kecederaan ACL. Okay, kita ambil case yang orang tu macam Hafiz lah, macam Hafiz datang, orang kata dah main dah bola, betul tak? Bila dah main dah bola, kita kategorikan Hafiz ni dah masuk dalam dunia profesional dah lah, dia jadi atlet biasa kan, leisure kan, orang kata untuk lifestyle sahaja. So nasihat pertama saya memang saya akan cakap first jaga makan. Jaga makan ni bukan tak makan, tapi jaga jenis apa makanan yang kita ambil. Lebihkan protein daripada karbohidrat dengan lemak. Lebihkan protein dalam portion kita tu. Yelah sayur dengan buah tu tak payah karbo lah, memang kena ambil banyak kan. Tapi protein kena lebihkan. Sebab apa? Ligament tu memang made of protein. So at least protein tu disupply banyak kan, bagi lebih orang kata tegang, lebih anjal ke lebih tebal lah dia punya ligament tu. Sebab dia memang ada dah situ kan, tapi bila kita bagi supply banyak tu, dia lebih bagi kuat lah, dia lagi kuat. Plus dengan macam tadi, memang kena amalkan rutin baru. Kalau dulu main bola berlari semua, pecuk lah apa kan. Sekarang ni more tu macam leisure. Leisure ni orang kata yang bakar lemak sikit lah. Kan jogging, cycling, tak payah nak beria, dak rakyat, bukan nak wakil Malaysia pun. Jadi more to leisure. Sebab apa? Ambil range heart rate tu yang dekat range fat loss. Buangkan fat tu biar otot tu naik banyak. Sebab biasanya bila otot kita banyak ni memang susah lah kita nak cedera balik. Sebab balance tu automatically ada, tapi balance pun kena training. So kalau nak pergi main tank pun boleh kan. Main tank ni bagus sebab dia ada balance kat dalam tu. Okay, and then kalau untuk orang yang profesional ni memang dia kena pergi gym lah kan. Pergi gym and then baiki balik kaki dia. Yang mana tadi Afi cakap atrophy kan. Bila dah atrophy kita mesti make sure dia jadi hypertrophy. And then bagi dia jadi bila dah hypertrophy dia akan jadi true muscle kan. Dia jadi muscle yang betul untuk support. Sebab ni pun case yang dululah masa saya kerja dekat ISN, ada yang boleh perform balik kepada yang asal. Maksudnya lebih better daripada yang asal. Tapi memang dia ambil masa lebih kurang setahun untuk dia perform balik. Sebab tu lah bila kena kecederaan ni kan, kita kena sabar kan. Nak kena salah diri sendiri juga. Mungkin supplementation tak cukup, protein tak cukup, rehat tak cukup kan. Duk stres, semua. Tu pun salah satu faktor juga yang kita memang cedera. Kan kita boleh cedera sebab stres ingat. Kita duk orang kata duk teruk kan. Okay, Apeng idola saya. Ngomong ke Apeng? Okay, so rasanya tu je untuk saya share pada malam ni. Api ada nak share apa-apa lagi tak? Bengkong saja, aduh ni soalan lain. Sekejap kita tengok bengkong saja boleh buat ke kurus? Tak, bengkong boleh buat kurus ke? Oh yo. Ada orang Ahmad Adidin Rosli, selamat datang. Player Negeri Sembilan kita. Pakai bengkong ke? Oi. Bengkong sajak boleh ke buat kurus? Toh, aku tak pernah pakai bengkong. Mu pakai bengkong. Aku dah pakai.
Aku dah bakar. Dia bukanlah kata boleh buat kuruh, boleh buat nampak figure kita tu kuruh. Sebab dia susut lemak belakang tu, dia sorok lemak kat belakang. Tapi kalau training pakai bengkung ni orang kata tak berapa bagus lah sebab kita punya pengudaraan tu tak lancar. Ni apa ni, lagi satu last rasanya untuk, bukan last lah, ni bukan last lagi rasanya untuk coach sebab apa sampai 3 kali berulang. Ni tadi coach ada share lah sebab mungkin boleh share lagi sekali berapa sampai 3 kali kena ACL secara ringkas lah rasanya. Alright. Untuk apa yang saya pelajari untuk 3 kali kena ACL ni, pertama sekali adalah cara kita rehab tu. Cara kita rehab tu macam mana? Cara Memang pemulihan. Memang kita dah fisioterapi dah bagi rule dan carta untuk kita follow. Cara rehab tu macam mana, flow bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan 4, bulan 5, bulan keenam. And then tanda tanya untuk diri kita bagaimana kita buat tu adalah dalam bentuk quality ke quantity. Right. Tu yang pertama. Yang kedua, dari segi psikologinya, adakah kita buat lepas tu lusa tak buat? Sakit lah, tak nak buat lah. So konsistensi tu ada ke tak? Konsistensi. Tu saya kata kalau kita buat rehab ni, pastikan kita mesti ada support daripada fisioterapi, mesti ada sebelah. Sebab apa? Bila kita dah contohnya repetition sampai 10, alright, kita sakit buat sampai 5 je. Bila ada fisioterapi confirm, fisioterapi akan push. Okay, sampai 10. Daripada 5 sampai 10. Right. Kan, ada support system. Ada support. Alright, so yang ketiga, yang ketiga, last ni. Yang ketiga, last. Berat badan. Sensitif tu. Yes, berat badan mempengaruhi pemulihan. Yes. Recovery. Sebab apa? Sebabnya bebanan yang memberi kepada lutut tu adalah sangat tinggi. Saya rasa benda tu sangat terbeban bagi saya kerana berat badan saya ni mempengaruhi lutut saya. Sebabnya dah 3 kali dah boleh rasa macam menampung macam lori balok lah dah lutut nampak. Lori balok. Betul lah. Sebab memanglah dulu pun masa aku kata kita masa dulu tengokmu yelah budak-budak lah, form 1, form 2 halu je, kecil je. Masa bila umur 17, 18 makin kembang. Lepas tu sadar okey lah, tapi bila injek je kembang semangkuk dengan pipi sekali kembang. Tu yang memang dia mempengaruhi lah. Orang kata recovery tu dia jadi lambat, dia jadi slow. Sebab apa? Beban yang dekat atas tu kan. Yes. So ada juga ni Hidayat Idris. Thank you Coach Shita for helping me recover from my ACL last 3 years. Sama-sama kan. Apa yang saya boleh bantu saya akan bantu. Macam Hafiz ni pun sebenarnya saya pernah bantu. Tapi itulah jodoh tak panjang. Dia dah pergi training. Dia dah patutnya masih lagi dalam fasa training kan Hafiz. Tapi disebabkan macam dia cakap tadi lah, dia mungkinlah dia mengejar, dia terlalu kejar, dia ada kontrak kan yang dia nak kena kejar. So dia miss lah, kita orang terpisah sekejap. So tengok-tengok dah second tak boleh buat apa lah. Dah second dah macam it's too late already lah. Kan? Alright. So 1, 2, 3 MPKJ Peng. Aduh. Ni semua Peng Coach Hafiz lah ni. Aduh. So nampak tak, orang kata walaupun Hafiz kena 3 kali ACL, tapi ada yang terinspirasi daripada gaya hidup Hafiz. Sebab itulah orang kata macam yelah Sita kan sebagai seorang senior yang baik untuk anda, seorang kakak kan. Jagalah bentuk badan, jaga diri. Sebab orang kata Hafiz pun cikgu. Cikgu ni kita tahu memang inspirasi. So jadilah sumber inspirasi untuk orang dekat luar sana. Okay, so tu je. Terima kasih Hafiz atas sharing yang sangat-sangat best. Mungkin lepas ni saya akan jemput lagi Hafiz untuk sharing pasal benda lain pula. Kan? Alright, so tu je daripada Hafiz. Terima kasih Hafiz. Assalamualaikum Hafiz. Kita jumpa lagi Hafiz. Okay. Alright. Okay, so tu je daripada saya untuk malam ni. Kan best kan, saya dah cakap dah cerita tu memang panjang. Saya kata 30 minit, susah saya nak stay 30 minit. Tapi macam biasalah, bagi saya kalau kita tengah recovery tu, kalau kita ada pembantu, macam
SB96 ni yang boleh melancarkan peredaran darah, dia bukan buat kawasan tu kebas ke apa tak, dia melancarkan peredaran darah. So macam tadi bila dah ambil ligamen lah, dah ambil quadriceps, tendon semua tu kan, dia perlukan darah, benda tu perlukan darah. Sebab salur darah, kapilari darah dekat bahagian ligamen ke tendon ke tak banyak macam dekat otot. Jadi dia perlukan orang kata satu supply darah yang sangat besar. That's why Izon kan, Izon dah keluarkan satu produk SB96 dengan teknologi LAE yang boleh melancarkan peredaran darah. InsyaAllah kita ikhtiar supaya darah lancar, boleh pergi dekat kawasan yang diperlukan dan nutrien-nutrien semua pergi supaya kesembuhan tu lebih cepat. And then lebih orang katanya lah bila dah darah banyak, supply nutrien cukup, mestilah recovery akan elok kan. Dan untuk dapatkan SB96 ni boleh dapatkan dengan saya ataupun ejen-ejen, dan saya pun memang tengah cari ejen dengan dropship lagi ni. Siapa-siapa yang nak cari duit lebih ke, nak dapatkan income lebih ke kan, bolehlah daftar sebagai ejen dan dropship saya. Dan siapa-siapa yang ada dekat Johor, Terengganu, Melaka, Sabah, boleh juga contact saya punya, yalah saya ada dropship dekat sana, sama ada nak COD ke ataupun post. Tapi saya nak bagi tahu untuk penonton ataupun viewers malam ni yang bertuah, sebab anda sangat-sangat bertuah lah kan. Dan siapa tengok saya punya live ni, memang bulan ni saya tengah promosi SB96 ni. Daripada harga 168, saya potong sampailah jadi RM98 sahaja dan free postage. Lagi best bila mana SB96 ni sampai, saya akan konsult dengan anda cara untuk guna, ataupun saya boleh ajar dekat mana point yang patut anda spray untuk kesan yang lebih optimum. Okay, jadi itu je daripada saya. Kalau ada soalan apa-apa lagi, boleh tanya dekat DM, boleh tanya dekat Telegram group tadi, boleh keluarkan link, boleh tekan link kat bawah tu, sebab dekat dalam Telegram tu kita akan share tips, kita akan share juga kegunaan SB96 ni untuk anda lah, untuk anda lebih tahulah, sebab at least dekat Telegram tu dia lebih tersusun kan. Kalau ada apa-apa soalan ataupun nak dapatkan SB96 ni, bolehlah call ni nombor saya kat bawah ni, 0148 Citas punya, untuk yalah dapatkan benda ni. So kita jumpa esok hari Sabtu untuk regangan. Apakah regangan yang senang, simple, boleh buat kat rumah je untuk kurangkan sakit lutut plus dengan kerjasama SB96. So kita jumpa besok di waktu yang sama, 9.30 Sabtu, 9.30 malam. Itu je, kita jumpa besok. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Southern slang, I speak it every day. I'm trying to get it poppin' each and every way. It's one nation under goons. My goons are stripping all these cats down in the under rooms. Rules.